Hai, saya Pendaki Solo. Kita jumpa lagi di channel Pendaki Solo. Untuk kali ini, saya akan ceritakan kepada anda mengenai mendaki Gunung Kinabalu yang disediakan oleh Pendaki Solo. Nak tahu selanjutnya? Terus layari channel Pendaki Solo. Jangan lupa subscribe. Pada kali ini saya ingin menceritakan kepada anda semua bagaimana trip untuk mendaki Gunung Kinabalu kepada anda semua. Special package yang saya buat ini ialah 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. So, anda yang ingin mendaki Gunung Kinabalu tidak perlu risau, tidak perlu tertanya-tanya. Anda hanya perlu sediakan fitness dan kelengkapan diri untuk mendaki Gunung Kinabalu. Berbagai package yang dibuat oleh agensi pelancongan dan sebagainya dengan harga-harga yang berbeza lah, mengikut tawaran-tawaran yang diberi oleh travel and tour yang menyediakan package ke Gunung Kinabalu. Termasuk jugalah saya menyediakan package 4 hari 3 malam ni berdasarkan kepada pengalaman saya. Bersama ini saya memberi tentatif mengenai perjalanan sekitar 4 hari 3 malam itu, daripada starting sampailah pulang balik. Yang mana kita akan mengambil anda di lapangan terbang ataupun airport KK. Pada dasarnya anda dikenaki terbang dan tiba di KK Airport itu pada hari pertama itu pada jam 8 hingga pukul 11 pagi. Anda mesti kena sampai itu. Dan tiket daripada KL pun banyak lah. Kalau orang nak mendaki gunung ni, dia akan terbang pagi ya. First flight daripada KL ataupun daripada JB ataupun daripada Penang sekalipun kan. Dia akan sampai di KK Airport lebih kurang pukul 10.30 pagi ataupun pukul paling lewat pun pukul 11.30 macam tu. Itu paling lewat kalau flight delay. So, kita akan tunggu di airport KK. Okey, kita akan tunggu di airport KK. Selepas itu kan, selepas semua dah sampai di airport KK, kita akan bergerak. Kalau pukul 12.30 hari tu kita akan makan tengah hari dahulu. Selepas tu kita akan naik transport. Lebih kurang pukul 12 lebih sikit kita akan bergerak ke Kundasan. Selepas perjalanan lebih kurang 1 jam 40 minit kita akan tiba di Pekang Kinabalu. Lebih kurang pukul 4 ke macam tu, pukul 3.30 pukul 4 lebih kurang macam tu. Kita akan berehat kat sana seketika, lebih kurang tak sampai setengah jam. Kita akan melihat pemandangan Mount Kinabalu. Kalau cuaca cantik kita boleh nampak jelas daripada Pekan Kinabalu itu. Selepas itu kita akan terus bergerak ke Kundasan. Sama ada kita menginap di dalam kawasan Kinabalu Park ataupun di luar. Di luar tapi tak jauh, okay? Tak jauh daripada Kinabalu Park. Kalau package tu kita ambil untuk menginap di lounge ataupun di penginapan yang terdapat di dalam Kinabalu Park tu, itu kat dalam. Kalau di luar ataupun kita ambil hotel di luar ataupun hostel ataupun homestay di luar, kita akan menginap di luar tapi tak jauh. Jika kita sampai awal lah, dalam pukul 3.30 pukul 4, di itu kita akan terus pergi ke macam tempat-tempat menarik di Kundasan. Okay, ada beberapa tempat contohnya kita boleh pergi melihat di kawasan peternakan lembu susu seperti di New Zealand. Memang popular di Kundasan tu kan. Dan kita bergerak di sekitar pekan. Kita boleh melihat pelbagai panorama menarik di sekitar kawasan Kundasan. Selepas itu kita akan bergerak ke hotel ataupun hostel ataupun homestay yang berdekatan itu yang telah kita tempah untuk anda berehat. Dan selepas itu kita makan malam. Lepas tu pukul 8 malam lebih tu kita kan, yang mana tim semua ni akan pada sebelum malam tu kita akan bagi briefing macam mana kita melakukan pendakian. Briefing akhir daripada saya ataupun tim saya
untuk mengingati kembali kepada anda tata cara mendaki Gunung Kinabalu. Okey, apa yang perlu ada dan apa yang perlu dibawa adalah ketika mendaki, khususnya untuk masuk hari kedua. Kita akan bangun lebih kurang pukul 5.30 pukul 6 itu sudah kita bangun sebab sudah cerah di Sabah, sudah cerah. Lepas tu kita breakfast setia. Kita akan check barang apa yang hendak dibawa naik bersama ke atas gunung dan barang apa yang nak ditinggalkan. Kita nak tinggal barang tu, kita boleh tinggalkan di Sengkori Lodge pun ada locker kat sana pun, kita boleh tinggal di sana kan. Ada locker. Lepas tu dalam pukul 6.30 kita ambil lunch pack, bungkusan makanan untuk kita bawa ketika mendaki. Itu disediakan untuk anda. Okey, lepas tu pukul 7 hingga pukul 8 tu kita dah berada di kita menaiki kenderaan menuju ke Kinabalu Park, iaitu di Ibu Pejabat ataupun di Pejabat Taman Sabah, iaitu di Kinabalu Park. Kita akan berada di situlah. Saya punya tim lah, bukan ada. Kita orang akan uruskan untuk anda, uruskan semua segala-galanya. Anda cuma duduk nunggu je, tak susah. Okey, apa yang perlu ada, dan kita ambil teks ataupun untuk macam pas mendaki, registration, apa ni semua yang kita uruskan. Sama ada kita uruskan sejak semalam, cuma keesakan pada hari kedua tu kita pergi collect saja. Kita akan ambil maling gunung. Sebenarnya maling gunung dia akan jaga 5 orang pendaki untuk satu maling gunung. Macam porter ada dia punya harga dia tentukan sama ada sampai, biasanya porter akan berbarang sampai di Panalaban. Harga dia naik dan turun. Dan pada pukul 8 hingga pukul 8.30 selepas itu kita naik transport bersama dengan maling gunung, bersama tim-tim yang lain akan menuju ke Tim Pohon Gate, iaitu tempat permulaan kita mendaki. Lebih kurang 4.5 km daripada Pejabat Kinabalu Park. Kita naik transport, sama ada saya transport kita sendiri akan hantar ataupun kita akan menaiki transport yang disediakan oleh Taman Sabah. Pasal bayaran itu memang kita dah include di dalam package. Selepas tu lebih kurang pukul 9 pagi maling gunung ataupun guide akan bagi briefing terakhir. Itu last briefing dah dia bagi kepada anda di berhampiran dengan pintu masuk di Tim Pohon Gate. Lepas tu kita mendaki. Okay, kita mendaki. Tapi saya nasihatkan kepada anda, jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kita mendaki relax, enjoy, menyebabkan kita rasa kurang penat, kurang stres. Serupa juga saya. Kita akan berhenti setiap pendakian kita tu, setiap kilometer ada pondok. Kita boleh berehat kat situ, ada toilet, ada air, kan berhenti rehat lebih kurang 15 hingga setengah jam di pondok layan-layan. Di situ kita makan tengah hari. Kita akan tiba di situ lebih kurang pukul 11.30 pagi sampai lebih kurang kadang-kadang sampai pukul 1 baru sampai situ pun ada. Itu yang dah lewat lah kan. Tapi normally kita akan sampai di pondok layan-layan pukul 11.30, 12.30 kita jalan mendaki lagi. Dan selepas kita makan tengah hari dan rest kejap, lepas tu kita meneruskan perjalanan bersama dengan maling gunung. Dan selepas itu kita akan terus mendaki melalui pondok Wirosa. Lepas tu pondok Paka, ada 2 pondok lagi selepas pondok layan-layan ada 2 pondok lagi kita tembus, dan seterusnya tiba di Panalaban, iaitu di Labarata, iaitu restoran Labarata. Biasanya semua akan pergi ke restoran Labarata dulu untuk makan petang. Biasanya kita akan sampai di Panalaban tu pukul 3 petang hingga pukul paling lewat lah pukul 6. Buffet akan buka pada pukul 4.30 petang sampai pukul 7. Dan kita sampai di restoran tu, kita boleh terus makan malam. Awal makan malam kan, bukan macam kat sini, kat sana dah dia berbeza. Kita makan dekat situ. Selepas itu kita ambil kunci penginapan
sama ada di Lemai ke Panalaban Hak ke ataupun di Labarata sekalipun, untuk kita berehat dan tidur. Lepas tu masuk hari ketiga. Hari ketiga pukul 1 pagi dah kena bangun dah. Pasal tu kita tidur awal semalam. Pukul 8 dah tidur, pukul 1 dah bangun ataupun 1:30. Lepas tu kita prepare dan pergi ke restoran Labarata dan light breakfast. Di situlah kalau kita nak ambil air ke apa ke kat situ, semua untuk dibawa ke kawasan puncak. Kita akan memulakan pendakian ke puncak lebih kurang pukul 1:30 ataupun paling lewat lah pukul 3. Itu paling lewat lah. Jangan lupa headline. Di awal pagi tu memang sejuk. Pakai pakaian yang agak tebal lah, macam biasa. Pakaian tebal ataupun jaket tebal mesti kena bawa untuk dibawa ke puncak. Dan kita akan sampai di Sayat ataupun pondok Sayat last checkpoint. Kita mesti sampai di last checkpoint tu mesti sebelum pukul 5 pagi. Selepas pukul 5 ranger tidak membenarkan anda naik. Kenapa ranger selepas pukul 5 dia tak bagi orang dah naik dah? Kalau ranger bagi yang selepas pukul 5 tu, pukul berapa nak sampai di puncak dan pukul berapa nak turun, nak sampai di bawah balik. Untuk daripada Panalaban nak sampai ke Sayat 1 jam hingga 1 jam setengah, mesti bawah pada 2 jam kena sampai. Sebab lagi 1 jam setengah daripada Sayat nak sampai puncak tu lebih kurang 1 jam setengah hingga 2 jam juga. So selepas itu kita akan mendaki. Biasanya orang sembahyang subuh di kawasan 8 km, berhampiran dengan pondok 8 km ataupun 7 km. Ada kawasan yang landai boleh sembahyang subuh kat situ. Biasanya macam tu. Pukul 5 lebih tu dah subuh dah kat sana, dekat Sabah kan. So selepas itu kita meneruskan perjalanan ke puncak. Yang mana kita akan sampai di puncak lebih kurang pukul 6 pagi ataupun 6:30. Apa-apa lewat pukul 7. Selepas ambil gambar, dah ambil bergambar sakat ni apa ni semua berbagai posing dah. Tapi depend kepada cuaca lah. Kalau cuaca cantik memang ngam lah. Kalau cuaca hujan ke berkabus tebal ke susah sikit ke. Itu nasib andal. Kalau rezeki anda baik, ngam. Okey, lepas tu kita kan selepas dah siap semua, ni pukul 8 ke pukul 7:30 ni kita turun. Apabila dah sampai di Labarata, kita boleh rest, pergi breakfast di restoran. Selepas breakfast, lepas tu kita balik ke hostel yang kita duduk kat atas tu, prepare untuk turun ke Timpohong Gate. Itu pada hari ketiga. Kita akan turun lebih kurang pukul 10 pagi. Pukul 10, paling lewat pun pukul 11 pagi kita turun daripada Panalaban turun ke bawah. Yang mana barang yang porter bawa tu kita kena bagi porter awal-awal bawa. Okay? Kita akan sampai di Timpohong Gate lagi cepat tu, turun lagi cepat. Turun lagi cepat. Kita akan sampai pukul 3 sampai pukul 6 petang. Dan wajib sebelum pukul 6 petang. Kalau selepas pukul 6 petang, bermakna grup kita kena denda. Mesti bawah pada pukul 6 petang dah sampai di Timpohong Gate. Kita akan sampai pukul 3. Kalau laju tu pukul 2:30 dah sampai dah bawah dah. Bila sampai di bawah pukul 3 sampai pukul 6 petang tu, macam tim saya akan uruskan CJ. Dia akan urus semua. Tim saya akan uruskan untuk anda. Anda tak payah nak fikir, apa aku dah CJ ni macam mana aku nak ambil. Tak payah. Itu kerja kita orang. Kita sediakan lunch untuk anda. Kita sediakan, tak ada masalah. Selepas semuanya dah selesai, kita akan bergerak ke Kinabalu. Kita terus balik ke Kinabalu pada selepas pukul 6. Selepas semuanya dah settle, kita akan balik ke Kinabalu. Okay, naik transport dan Kinabalu. Dan kita bagi selepas makan malam tu dah anda berehat di sama ada di hotel ke homestay ke backpackers ke, terpulang pada keadaan atau kita tengok package nanti penginapan di KK yang lebih selesa kepada anda kan, yang kita bagi kepada anda. Dan anda berehatlah sepanjang malam tu. Kita bagi penginapan di bandar KK yang serba-serbi terdapat kemudahan asas kat sana lah. So masuk hari keempat. Hari keempat selepas breakfast ni kita bagi free and easy masa tu. Manalah tahu anda semua nak beli
cedera hati, cedera mata ke apa-apa daripada Sabah ni kan, nak bawa balik. Yang pasti penerbangan anda saya cadangkan pada 11 petang. Okey, kalau pukul 3 petang, pukul 4 petang pun tak apa. Selepas tengah hari tu kita check out penginapan, sama ada hotel ke homestay ke apa, kita check out pukul 12. Itu standard. Okey, lepas tu barang-barang semua letak di dalam kenderaan. Kalau ada masa kita akan kita defend kepada penerbangan anda. So saya rasa itu saja taklimat ringkas mengenai perjalanan 4 hari 3 malam package mendaki Gunung Kinabalu. Yang pasti keselesaan anda, keutamaan kami semua. Itulah pendaki solo. So jika anda inginkan kelainan mendaki Gunung Kinabalu, bolehlah mencuba trip pendaki solo. Jangan lupa buat booking. Okay, itulah sedikit sebanyak penerangan mengenai pendakian Gunung Kinabalu 4 hari, package 4 hari 3 malam untuk anda. Okay, kita jumpa lagi pada next siaran mengenai tips-tips mendaki Gunung Kinabalu, seperti tata cara mendaki Gunung Kinabalu, apa yang perlu bawa ketika mendaki Gunung Kinabalu. Saya akan ceritakan pada tip-tip yang selanjutnya, dan pelbagai tips mengenai Gunung Kinabalu saya akan ceritakan kepada anda melalui channel Pendaki Solo. Jangan lupa subscribe. Kalau tak subscribe, macam mana anda nak tahu? Okey, kita jumpa lagi. Bye.